Okey, so kita sambung tajuk 5.4 ikatan hidrogen. Okey, so ada beberapa definisi awak kena tahu sebelum kita masuk ke dalam tajuk ikatan hidrogen. Okey, yang pertama term elektronegatif. Okey, so apa elektronegatif? Kita dah belajar masa tajuk jadual berkala. Okey, elektronegatif ialah kekuatan atom dalam molekul untuk menarik elektron ke arah nukleusnya. Okay, contoh atom yang elektronegatif adalah klorin atom, oksigen dan nitrogen. Okey. So masa kita belajar dalam tajuk jadual berkala, kita tahu merentasi kala, okey, saiz semakin kecil. Okey. So bila saiz kumpulan 1 saiz besar, kumpulan 17 saiz kecil. Okey, bila saiz kecil, dia cenderung untuk menerima elektron. So, maknanya kumpulan 17 ni dia paling elektronegatif sebab saiz dia paling kecil. Okey. Term kedua, kita kena tahu apa maksud molekul berpolar. Okey, molekul berpolar adalah molekul yang mengandungi ikatan polar. Okey, ikatan polar terbentuk apabila terdapat perbezaan keelektronegatifan atom. Okey, contoh hidrogen klorida adalah molekul polar. Okey, sebab apa dia molekul polar? Okey, antara hidrogen dengan klorin. Okey, so kat tengah ni dia berkongsi sepasang elektron. Okey, tapi siapa yang lebih elektronegatif? Okey, klorin lebih elektronegatif. Okey, maka klorin ni dia macam bersifat tamak tau. So dia akan menarik, bila dia elektronegatif, dia akan menarik elektron yang dikongsi tu ke arah dia. Ditarik ke arah dia. Okey, menyebabkan dia ni akan menjadi separa negatif, manakala hidrogen akan menjadi separa positif. Okey. So dia kata atom klorin lebih elektronegatif dari hidrogen, maka sepasang elektron yang diorang kongsi tadi, sepasang elektron lebih hampir dengan atom klorin daripada atom hidrogen. Okey. So menyebabkan bila ada separa positif dan negatif ni, dia akan menjadi polar. Okey, contoh molekul lain yang berpolar. Okey, contoh paling common adalah air, amonia, sulfur dioksida, hidrogen sulfida. Okey. So, barulah kita nak masuk konsep betul. Okey, apakah maksud ikatan hidrogen? Okey, so apabila atom hidrogen terikat secara kovalen dengan dengan atom yang tinggi keelektronegatifannya, iaitu nitrogen, oksigen dan fluorin. Ikatan hidrogen adalah tarikan antara hidrogen dan elektronegatif tersebut. So tarikan antara hidrogen dengan 3 atom tadi, fluorin, oksigen dan nitrogen. Okey, so hidrogen ni dia buat bonding dengan sama ada fluorin atau oksigen atau nitrogen. Okey. Barulah kita panggil dia adalah ikatan hidrogen. Okey. Okey, catatan pertama, atom elektronegatif yang terikat kepada hidrogen mestilah mempunyai sifat berikut, iaitu bersifat elektronegatif. Okey, sekurang-kurangnya mempunyai sepasang elektron yang tidak dikongsi. Okey, mestilah agak kecil. Okey, jadi 3 syarat ni dia dipenuhi oleh nitrogen, oksigen dan fluorin. Okey, jadi kita tengok contoh pertama, air. So, air adalah contoh yang paling biasa untuk ikatan hidrogen. Terangkan bagaimana ikatan hidrogen terbentuk. Okey, so Okey, sekarang kita cek. Okey, syarat pertama mesti ada hidrogen. So, hidrogen terikat secara kovalen dengan atom oksigen yang lebih elektronegatif.
Okey, maka awak ingat siapa yang lebih elektronegatif tu dia akan menarik elektron yang dikongsi tu ke arah dia. Pasangan elektron itu lebih hampir dengan atom oksigen. Okey, so bila oksigen tarik, okey, kita tengok gambar. Okey, ni kan tadi. Okey, so oksigen tadi lebih elektro, dia oksigen ni lebih elektro negatif. Okey, maka dia akan tarik elektron ke arah dia. Okey, elektron yang dia kongsi ni dia tarik ke arah dia. Okey, dia tarik ke arah dia. Menyebabkan dia bercas separa negatif. Sebab dia tarik elektron ke arah dia kan. Okey, jadi hidrogen akan bercas separa positif. Okey. Ini akan membawa kepada pembentukan cas separa positif pada hidrogen, cas separa negatif pada oksigen. Okey, atom hidrogen yang bercas separa positif akan tertarik dengan atom oksigen yang bercas separa negatif. Ini dikenali sebagai ikatan hidrogen. Okey, jadi molekul yang pertama ni, okey, yang negatif adalah oksigen. Maka dia nak buat ikatan dengan molekul air yang lain, dia akan cari yang separa positif. Maknanya dia akan cari H lah. Okey, awak jangan lukis. Okey, contohlah macam ni. Yang awak lukis air. Okey, awak dah tahu dah. Oksigen tu separa negatif. Okey, tapi bila awak lukis ikatan hidrogen, awak buat O juga kat sini. Okey, ini salah. Sebab apa? Sebab awak sambung negatif dengan negatif. Okey, so ini salah. Okey, jadi syarat dia mula cek dulu siapa yang elektronegatif. Okey, lepas tu dia akan bercas separa negatif. So untuk buat ikatan hidrogen, dia akan cari yang bertentang cas dia. So dia akan cari H lah. O akan cari H. So kalau cikgu sambung, okay, contohnya H ni kan, nak buat lagi ikatan hidrogen. So H separa positif. So dia akan cari O. Okay. H. So ikatan kat tengah ni lah kita panggil ikatan hidrogen. Okey. Okey. So sekarang kita masuk, okey, konsep sama tadi, cuma contoh je lain. Okey, yang pertama kita nak terang ikatan hidrogen dalam hidrogen fluorida. Okey, so kita tengok syarat betul tak? Okey, mula ada hidrogen. Okey, lepas tu ada tiga atom ni. Sama ada fluorine atau oksigen atau nitrogen. Okey, so memenuhi syarat mula. Okey, A, fluorine lebih atom elektronegatif. Okey, jadi ingat siapa yang elektronegatif, dia akan tarik elektron ke arah dia. Maka pasangan elektron yang dikongsi lebih hampir dengan atom fluorine berbanding hidrogen. Okey. Ini menyebabkan hidrogen akan menjadi separa positif, manakala fluorine akan menjadi separa negatif. Okey. Atom hidrogen yang bercas separa positif akan tertarik dengan atom fluorine yang bercas separa negatif. Ini dikenali sebagai ikatan hidrogen. Okey, so mula awak dah tahu siapa elektronegatif. Okey, fluorine. So fluorine dia akan tarik elektron ke arah dia. Elektron yang dikongsi kat tengah ni. Okey, so menyebabkan dia bercas separa negatif, hidrogen bercas separa positif. Okey, bila dia nak buat ikatan hidrogen, dia akan cari yang lawan cas dia. Okey, maka hidrogen ni akan buat ikatan dengan fluorine. Okey, ataupun contoh yang ni. Okey, contoh dia nak buat ikatan hidrogen. So F separa negatif. So dia akan sambung dengan huruf H lah. Sebab H adalah separa positif. Okey, F hujung. Okey, maka yang kat tengah-tengah ni, ini adalah semua ikatan hidrogen. Tapi ingat, ikatan hidrogen ni antara molekul. Ikatan kovalen ni antara HF. Okey, yang mula kita belajar bukan logam adalah ikatan kovalen.
Okay, so apa beza dia ikatan kovalen dengan ikatan hidrogen ni? Ikatan kovalen dalam molekul. Okay, ikatan kovalen dalam molekul. Okay, ikatan hidrogen ni ikatan di antara molekul HF tu. Okay. Okay, contoh ketiga, amonia. Okay, check syarat dia. Okay, dia ada hidrogen, betul. Lepas tu, okay, dia punya simbol NH3 kan. Okay, lepas tu dia ada unsur elektronegatif iaitu kita ambil N. Okay, so konsep sama. Okay, siapa yang lebih elektronegatif? Nitrogen. Nitrogen lebih elektronegatif. Maka pasangan elektron yang dikongsi dalam ikatan adalah lebih hampir dengan atom nitrogen. Okay, dia lebih elektronegatif, so dia akan tarik elektron yang dikongsi ke arah dia. Okay, maka dia akan menyebabkan hidrogen bercas separa positif, N akan bercas separa negatif. Okay, maka bila nak buat ikatan, atom hidrogen yang bercas separa negatif akan tertarik dengan atom nitrogen yang bercas separa negatif. So, ini dikenali sebagai ikatan hidrogen. Okay, so contoh sama macam tadi. Okay, N lebih elektronegatif. So, dia akan tarik elektron ke arah dia. Dia akan bercas separa negatif. H separa positif. Okay, so bila nak buat ikatan hidrogen yang separa positif ni, dia akan cari huruf apa? N lah. Sebab N bercas separa negatif kan. Okay, so H ni awak lukislah kat tepi. Okay, so kalau H ni bercas separa tadilah. So maknanya kalau nak buat lagi ikatan hidrogen, H ni separa positif, so dia akan buat ikatan dengan huruf N. Sebab N separa negatif. Okay. So ikatan di antara molekul amonia dengan amonia yang lain kita panggil ikatan hidrogen. Tapi di antara dalam molekul tu N dengan H, okay, ini kita panggil ikatan kovalen. So ingat tadi cikgu kata ikatan hidrogen antara molekul, ikatan kovalen dalam molekul. Okay. Okay, so bagaimana ikatan hidrogen mempengaruhi takat didih? Okay, so molekul yang ditarik oleh ikatan hidrogen akan mempunyai takat didih yang lebih tinggi daripada molekul yang ditarik oleh daya van der Waals. Okay, so bila awak dapat soalan, mula check. Okay, C2H5OH. Okay, dia ada H, lepas tu dia ada O. Okay, maka kat sini akan wujudlah ikatan hidrogen. Okay, so macam mana dia akan buat bonding? Okay, so maknanya O lebih elektronegatif, so dia akan bercas separa negatif. H akan bercas separa positif. Okay, maka C2H5OH. Okay, kita tengok. Okay, syarat untuk ikatan hidrogen, mula check the H. Okay, ada salah satu font tadi. So, ada O. Okay, maka O lebih elektronegatif. So, dia akan menarik elektron ke arah dia. Dia akan bercas separa negatif. H akan bercas separa positif. Maka, dia boleh buat ikatan hidrogen antara O negatif. So, dia akan cari huruf H. Okay, so macam H ni dia positif, so dia akan cari huruf O. Okay, maka kat sinilah wujudnya ikatan hidrogen. Okay, manakala propana, okay, dia cuma ada C3H8. Memang tak adalah, tak cukup syarat. Memang ada hidrogen tapi dia tak ada F atau O atau N. Maka molekul ni dengan kawan sebelah dia, okay, dia cuma ada daya H8. Okay.
Okay, so antara molekul C3H8 dengan kawan dia, so kat sini kita panggil ikatan, dia Van der Waals. Okay, Van der Waals. Okay, so siapa, ingat kalau ada Van der Waals dengan hidrogen, ikatan hidrogen lagi kuat lah sebenarnya. Okay, so etanol dan propanol mempunyai saiz jisim lebih kurang sama, 46-44, okay, tak beza sangat. Tapi tengok, takat didih etanol ni tinggi sampai 78, manakala propanol ni negatif 42 je. Okay, so kenapa berlakunya perbezaan? Okay, jadi etanol mempunyai atom hidrogen yang terikat kepada atom oksigen. Okay, maka terdapat ikatan hidrogen antara molekul etanol. So, bila ikatan hidrogen ni kuat, lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk memutuskan ikatan tersebut sebelum ia mendidih. Okay, tapi propanol tadi, dia tak cukup syarat, maka dia adalah molekul tak berpolar. Molekul propanol ditarik oleh daya Van der Waals yang lemah. So, confirm lah tak ada ikatan hidrogen. Okay. Maka yang propanol tadi, disebabkan dia tak ada ikatan hidrogen, dah lah tak berpolar, so takat didih dia akan rendah. Okay. So, untuk contoh kedua, H2O dengan H2S. Okay, so kita check yang mana boleh buat ikatan hidrogen. So, yang H2O dia ada H, dia ada O. So, yang ni, okay, confirm lah H2O kan. Okay, so, siapa lebih elektronegatif? Oksigen. Maka, oksigen akan bercas separa negatif. H akan bercas separa positif. Okay, so yang separa negatif ni nak buat ikatan hidrogen, dia akan cari huruf H. So, kalau O ni kalau H ni separa positif, so dia akan cari huruf O. Okay, so kat tengah ni lah ikatan hidrogen. Okay, so okay, kalau tengok kat sini H2S, jisim dia tinggi, tapi takat didih dia rendah. Okay, so ingat takat didih, bila nak cerita pasal takat didih, okay, apa yang kita kena ingat keyword dia, okay, D cerita pasal daya ataupun ikatan, H pasal haba. Kalau ikatan tu kuat, maka haba pun akan tinggi, so automatik takat didih akan tinggi. Okay, so jisim hidrogen sulfida lebih tinggi, tetapi takat didih air lagi tinggi. Okay, kenapa? Sebab terdapat ikatan hidrogen di antara molekul H2O, lebih banyak tenaga diperlukan untuk memutuskan ikatan tersebut sebelum ia mendidih. Manakala H2S, okay, H2S dia tak ada ikatan hidrogen, dia ada hidrogen tapi dia bonding dengan S. Bukan dengan fon, bukan fluorine, bukan oksigen, bukan nitrogen. Maka dia tak ada ikatan hidrogen lah, dia cuma ada antara molekul dia tu H2S, daya. So kat sini cuma ada daya Van der Waals. Okey, tiada ikatan hidrogen antara molekul H2S kerana keelektronegatifan sulfur lebih rendah. Okey. Okey. So, sekarang dia kata kenapa air adalah pelarut polar. Okey, terangkan. Air bertindak sebagai pelarut polar kerana ia boleh menarik sama ada cas positif ataupun cas negatif pada bahan larut. Okey, bahagian yang bercas separa positif, atom hidrogen pada molekul air akan menarik bahagian yang bercas separa negatif molekul lain. Ataupun, okey, manakala bahagian yang bercas separa negatif iaitu O kan, O akan negatif, so dia akan tarik bahagian bercas separa positif molekul lain ataupun ion positif sebatin ion. Okey, contohlah air garam. Kan, awak tengok kenapa garam masuk dalam air dilarut. Okey, jadi air
Okay, awak tahu O lebih elektronegatif, so O separa negatif, H separa positif. Okay, so bila awak masuk garam, Na+. Okay, garam tu akan menjadi ion, Na+. So, Na+ akan tertarik kepada O sebab cas positif tertarik kepada negatif. Okay, manakala Cl- akan tertarik kepada hidrogen sebab hidrogen bercas separa positif. Okay, bila ada daya tarikan ni, barulah benda tu akan larut. Okay, kalau tak ada tarikan ni, so benda tu tak akan larut. Okay. Okay, penerangan ini adalah menerangkan air sebagai pelarut sebatian organik yang akan dipelajari dalam bahagian sifat sebatian ion. Okay, so bagaimana bagaimana ikatan hidrogen mempengaruhi keterlarutan dalam air. Okay, so molekul, contohnya etanol adalah molekul berpolar. Etanol kan dia ada O, dia ada H. Molekul berpolar, larut dalam air sebab etanol boleh membentuk ikatan hidrogen dengan air. Okey, so kalau dia boleh buat ikatan hidrogen dengan air, maka dia larut dalam air. Okey, so kita tengok sini, etanol separa negatif, maka dia akan tertarik dengan H yang separa positif pada air. Okey, H pada etanol adalah separa positif, maka dia akan tertarik bahagian O. So ikatan antara H dengan O tu kita panggil ikatan hidrogen. Okey, contoh lain bagi molekul polar yang membentuk ikatan hidrogen. Okey, contoh lain ikatan hidrogen dengan molekul air adalah amonia, hidrogen klorida, glukosa, metanol. Keketuban bagi molekul ini menyatakan ia akan terlarut dalam air. Okey, so senang je nak check. Okey, contohlah cikgu ambil amonia tadi kan. Boleh tak dia larut dalam air? So kita tengok dulu dia berpolar ke tak? NH. Okey, so mula kita tengok N. Okey, dia ada H, dia ada N. Okey, maka dia akan jadi separa negatif, separa positif. Okey, maka kita bolehlah O tu confirm dah. Sebabnya O negatif, H positif kan. Maka H ni dia akan cari siapa? Huruf O. Okey, so ni negatif kan. Okey, maka kat sini ikatan hidrogen. Okey, bila ada ikatan hidrogen, maka bahan tu akan larut dalam air. Okey, so habislah ikatan hidrogen. Okey, so kita tengok sikit latihan. Okey, kita ada dua bahan, selulosa dan keratin. Okey, so selulosa ni banyak dalam sebatian organik untuk menghasilkan kertas. Manakala keratin bahan protein semula jadi dalam yang kuat dan bahan utama membentuk rambut. Okey. Jadi kita nak tengok contoh soalan kebat. Okey, menyelak helaian kertas lebih mudah apabila hujung jari dibasahkan dengan air. Okey, terangkan mengapa. So, perasan tak kalau kita susah nak buka kertas, kita akan basahkan tangan kita, baru senang dia nak buka. Okey, so kita tengok. Okey, so selulosa tadi dia adalah molekul polar. Okay, macam mana nak check? Okay, check dulu. Okay, awak tengok dekat hujung. Okay, dia ada H. Dia ada H. Dia ada O. Maka kat sini, dia akan bercas separa negatif. Manakala H akan menjadi separa positif. Okay, maka bila kertas, selulosa ni kertas kan? Bahan dalam kertas. Okay, bila kita letak air, so, separa negatif O ni dia akan pergi cari huruf H. Manakala H yang positif pada selulosa ni akan cari huruf O. Okay, so bila dia buat ikatan hidrogen, tengok apa dia terang. Okay, ikatan hidrogen terbentuk apabila atom hidrogen bercas separa positif di dalam air. Kita tarik pada
kepada bercas separa negatif atom oksigen di dalam selulosa. So, dia akan cari yang mula kita check, okey, berpolar ke tak. Okey, bila berpolar, so dia akan jadi separa negatif, separa positif. Maka, automatik dia boleh buat ikatan hidrogen dengan air. Okey, so apabila jari basah, okey, so dekat jari kita ada air, terdapat ikatan hidrogen antara molekul air dan selulosa dalam kertas. Maka kita mudah untuk mengelak helaian tersebut. Okay, apabila hujung jari kering, so bila dekat tangan kita kering tak ada air, maka tak adalah ikatan hidrogen yang terbentuk di antara air dan selulosa dalam kertas. Oleh itu, kita suka nak selak kertas. Okay, kes kedua, okay, molekul keratin. Okay, kita tengok berpolar ke tak? Bahagian mana yang berpolar? Okay, dia bukan semua bahagian. Okay, so kita tengok, okay, dia ada H, dia ada O. Maka, O akan menjadi separa negatif, H akan menjadi separa positif. Maka H ni akan buat ikatan hidrogen, dia akan cari huruf O. Okay. So, H ni, O ni separa negatif, dia akan cari huruf H pada air. Okay, maka dia boleh buat ikatan hidrogen. Okey, molekul keratin yang membentuk lapisan luar rambut ialah molekul polar. Okey, ikatan hidrogen terbentuk apabila atom hidrogen bercas separa positif dalam air tertarik kepada atom oksigen yang bercas separa negatif dalam keratin. Okey, apabila rambut basah, so bila rambut basah maknanya rambut tu ada air, terdapat ikatan hidrogen di antara molekul air dan keratin. Di lapisan luar rambut menyebabkan rambut menjadi melekit. Tapi kalau rambut kering, maknanya tak ada air, so tak adalah ikatan hidrogen terbentuk di antara molekul air dan keratin. Okey, akibatnya rambut tidak melekit. Okey. So ni last untuk ikatan hidrogen. Okey, terangkan susunan molekul air di dalam air, iaitu di dalam cecair. Okey, so dalam cecair, molekul air disusun rapat oleh ikatan hidrogen dan bergerak secara rawak. Okey, tapi dalam pepejal, okey, bila air membeku, ikatan hidrogen adalah stabil, susunan molekul air menjauhi antara satu sama lain. Okey, oleh itu isi padu ais lebih besar dari air. Okey, so apakah kesan peningkatan isi padu ais? Okey, so kalau kita guna rumus ketumpatan sama dengan mass over volume. So, bila isi padu tinggi, ketumpatan akan jadi rendah. Okey, kesan peningkatan isi padu ais tadi akan menyebabkan ketumpatan dia jadi rendah. Maka ais akan menjadi lebih ringan dari air. Okey, itulah sebab ais terapung kerana dia kurang tumpat daripada ais. Okey. So, kalau kita tengok ni, dalam pepejal ikatan hidrogen tu stabil. Berarti tak gerak kan? Okay, tapi dalam air, ikatan hidrogen secara konsisten terputus dan terbentuk semula. Okay. So, habislah ikatan hidrogen. Memang panjang sebab dia banyak contoh.